10 faedah yang kita ambil secara ringkasnya dalam ayat 36 dan 37 ini. Allahu Akbar. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut walladzina kafaru, puak-puak kafir, lahum naru jahannam ila akhir ayat. Ayat ini menunjukkan bahawa an-naru abadiyatun la tafna. Neraka itu kekal, tak usah-usah. Allah. Habis orang dalam neraka apa macam mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kerja kitanya minta perlindungan Allah Azza wa Jalla daripada api neraka. Jangan duk minta benda lain, jangan duk sibuk dengan benda lain. Sibuk dengan dunia ni, itulah dia. Dan dunia ni kata orang macam bayang. Kita kejar, dia lari. Kita berhenti, dia berhenti. Allahu Akbar. Yang kedua, walladzina kafaru naru jahannam. Orang kafir bagi mereka neraka jahannam. Ulama tadabbur kata ayat ini muqabalah, lawan kepada 3 kategori yang lepas. Kategori ayat yang lepas kita dah baca ayat ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina. Dengan ayat 32, itu 3 kategori manusia yang beriman tapi berbeza dia punya tingkatan. Berbeza dengan punya tingkatan. Sama juga ahli neraka pun ada juga berbeza tingkatan. Neraka mana hok kuat sangat lawan Nabi, yang sederhana lawan, yang ni tak tahu gapo kafir ya. Berbeza juga dia punya tingkatan. Mana kalau hok kuat yang kuat lawan Islam tu lagi dahsyat dia punya azab. Ada juga kafir tak peduli apa pun, dia kafir ya. Tak tahu apa. Kafir. Tak kena nak ke Islam, tak pernah lagi kita dengar dia menyakiti Islam. Ada kafir yang memang jahat. Itu berbeza juga. Sebagaimana orang mukmin juga berbeza, zalimun, muqtasidun, sabiqun. Orang kafir juga ada juga kumpulan ini. Nauzubillah. Yang ketiga, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Masih lagi ayat ini husnu balaghatil Quran. Balaghah, dalamnya susunan Quran. Apabila Allah Ta'ala sebut yang baik, dia sebut juga yang tak baik. Supaya jiwa kita ni sentap. Nikmat syurga, Allah comelnya, pap, dia mari neraka pula. Na'udzubillah. Biar kita terasa, aku ni berasa nak syurga dah, tapi perbuatan ahli neraka. Biar kita sedar. Sebab itulah dia kata, Allah Ta'ala sebut dua-dua. Dia sama ada neraka dulu atau syurga. Dalam ayat ni syurga dulu, kemudian neraka. Na'udzubillah. Yang keempat, Allah kata apa? Kadzalika najzi kulla kafur. Akhir ayat. Demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampaui kekufurnya. Mana kufur tu tadi kita sebut tafawut, berbeza-beza, anna kulla mu'allaqin. Jadi setiap jenis kafir itu ada azab dia khas. Yang kedua tadi kita kata kafir itu darajat. Yani azab kafir itu juga berbeza. Dia lebih kurangnya 2 dengan 4 tu. Tapi ada sentuhan lain situ. Yang kelima, la yuqda alaihim fayamutun. Mereka tidak lagi dijatuhkan hukuman mati, tak ada. Dia tak mati. Allahu Akbar. Jadi jawab ayat ini, anna ahlan nar yata'allamuna minha wa min azabiha wa iqabiha li'annahu law matu lastarahu. Maknanya kalau mati rehat. Tapi mereka tidak ada peluang untuk berehat. Mereka ini tidak tidak ada peluang untuk berehat, yang adanya azab. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 56, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kullama nadijat baddalna, bila kulit dia hangus, tumbuh balik azab pula. Begitulah silih berganti. Allahu Akbar. Kalau mati selesai, ini tak mati ni masalah. Sama juga bila kita tengok kawan-kawan kita hari ni,
Ada yang diazab oleh orang dengan sihir ke, dengan main apa-apa benda jahat ni. Allah, sihir ni bahaya. Pergi hospital tak jumpa cari ubat, tak cari penyakit. Sampai orang kena sihir dia kata, kalaulah si jahat tu bagi aku mati, lebih senang daripada hidup lagu ni. Dahsyat. Bagaimana dalam keadaan orang di akhirat esok dalam neraka Jahannam. La yamutun wa la yukhaffafun. Kan? Tengok yang keenam, Allah kata wala yukhaffafu anhum min azabiha. Tidak diringankan, langsung tak ada ringan. Allahu akbar. Ni orang duk tular video Abu Lahab tu diringankan azab pada hari Isnin sebab merdeka. Kita kata banyak cerita lah. Kan? Duk cari hak tu, cari hak ni. Kita kata carilah hadis-hadis yang sahih untuk diceritakan kepada masyarakat. Banyak sangat kita duduk bawa benda-benda yang pelik ni pun masalah juga. Jadi orang azab min azabiha menunjukkan bahawa ahli neraka tidak diringankan, tapi ayat ini juga menunjukkan kepada kategori azab tu berbagai-bagai. Min sebahagian daripada azab. Tidak dikurang walaupun sebahagian daripada azab. Na'udzubillah. Allahu akbar. Ada azab dengan api, ada azab dengan panas, ada azab dengan terlalu sejuk. Nah, yang pentingnya azab tu pelbagai jenis. Jadi dalam ayat ini juga sebagian ulama tadabbur kata imaun juga menunjukkan kepada azab bagi orang mukmin yang masuk dalam neraka lebih ringan daripada azab orang kafir. Tapi jangan nak lah. Azab tu azab lah dia. Kan? Kalau kata azab tu azab lah. Jangan duduk mikir relax sehari dua lepas. Jangan. Ni bukan neraka ni, bukannya penjara. Penjara tu ada hak asasi manusia. Tak cukup makan boleh protes, boleh bantah. Ni dalam penjara kau nak, dalam neraka kau nak apa? Nyebuah besar nak masuk neraka sekejap. Kemudian suruh ustaz cari pula tu. Na'udzubillah. Yang ketujuh, wahum yastarikhun. Mereka bertempik, meraung, meratap, ya Rabbi, keluarkan kami. Ulama tadabbur kata apa? Tarakut wal amal. Mereka waktu diberi peluang dulu, 60 tahun sudah lebih umur, masih lagi leka lalai lara. Tapi hari ini baru nak bertempik, la faedah. Maka dengan itu, kata di ulama tadabbur, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bertempik pagi, petang, siang, malam di hadapan Allah supaya kita tidak bertempik di dalam neraka. Malam-malam kena lauk, ya Rabbillah, kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap malam kalau boleh, kita duduk atas tikar solat kita tu dalam malam, tak ada orang, kita bercakap dengan Allah. Ya Rabbi, ya Karim, aku ni hamba-Mu. Dosa aku Engkau lebih mengetahui banyaknya, ya Rabb. Tapi keampunan-Mu sangat luas. Rahmat-Mu sangat diharapkan. Kalau Engkau tidak maafkan hamba-Mu yang kerdil ini, siapa lagi nak maaf? Menangis kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita menangis waktu hidup sebelum kita menangis dalam neraka, la faidata fih, yang tidak ada faedah. Allahu akbar. Ada orang tanya, ustaz, macam mana kita nak menangis? Kita balik duduk seorang-seorang. Ini termasuk di kalangan 7 golongan orang yang layak untuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang duduk diam-diam, dia ingat kepada Allah, dia berzikir, dia istighfar, fadat aina, mengalir air mata. Orang ni air mata tidak disentuh oleh api neraka, dan dia layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Orang lain tengah panas, dia duduk di bawah teduh. Jadi boleh tuan-tuan, boleh kita menangis. Biarlah kita menangis di dunia, jangan menangis di akhirat yang kata orang tangis dan tidak berlagu yang tak ada faedah. Menangislah kita di atas ini, dalam atas kubur, sebelum kita menangis dalam kubur. Sedekahlah kita waktu hidup, jangan tunggu waktu nak mati, sebab kain kapan tak ada poket. Baca Quran waktu hidup, jangan pesan orang baca Quran di atas kubur. Orang pergilah sekali dua. Saya tak masuk dalam khilaf tu, tapi nak cerita dari sudut motivasi, kita baca Quran sebelum dibaca.
kita solat sebelum disolat, kita masuk masjid berdiri sebelum melentang. Allahu Akbar. Yang ketujuh sudah. Yang ke-8, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah Ta'ala sebut di sini, lamma kanat tafakkuru, berfikir setelah mati tak ada faedah. Li'annahu ba'da kashfil ghata. Allah Ta'ala dah buka dah depan mata, baru nak insah. La, kita nak insah ni learning. Sekarang kita dengar Quran, kita dengar hadis, kita dengar tazkirah. Insah, inilah waktu dia, waktu kita nak tazakkur. Man faqala man tazakkara, maka dia termasuk di kalangan orang yang berfikir, orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau baru nak ingat waktu tu, waktu mana? Waktu mati baru nak tazakkur, mafish faedah. Arab kata mafish faedah. Lah ni, mari kita berfikir sekarang sebelum kita mati. Yang ke-9, waja'akumun nazir, telah datang kepada kamu pemberi peringatan. Siapa? Nabi datang. Sekarang ini Nabi wafat. Quran ada, hadis ada, kitab-kitab ada. Dari sudut fizikal, kita sudah lemah sekarang, tuan-tuan. Uban sudah banyak di kepala. Berjalan, kata orang 3 selendar dah. Ngongek, tak apa betul. Makan, banyak pantang daripada tak pantang. Kecil manis ada, darah tinggi ada, macam-macam ada. Apa kita nak buat? Kata ulama tadabbur, ayat ini isbatu rahmatillahi azza wa jalla, menetapkan bahawa rahmatnya Allah kepada kita. Dia hantar mari Rasul, hantar mari notis, hantar mari peringatan. Kamu degil juga, lara juga, terimalah akibat. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ambil kesempatan sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita pulih balik. Istidrak, cover balik apa yang terlepas. Masa masih ada. Jangan sungguh sudah tamat tempoh, pintu kubur dikunci, baru nak menyesal. Tidak ada sebab. Seorang ulama salaf, dia bawa pergi hantar jenazah ke kubur. Dia hantar jenazah ke kubur, sudah ke bumi jenazah, dia kumpul dengan keluarga si mati, pelajar-pelajar yang ada. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni ke bumi jenazah sahabat kita mati. Dia nak apa sekarang? Kamu rasa dia nak apa sekarang? Nak suruh bini dia mari, anak datang. Kata di para pelajar, Tuan Syekh, dia sekarang ni nak balik semula ke dunia untuk menambahkan amalan. Nak tambah zikir, tambah fikir, tambah sedekah. Tuan Syekh kata, laqad fatahul awan. Dia sudah tamat tempoh. Kamu yang masih ada tempoh ini, kenapa bertangguh lagi? Menangis orang satu kubur bahawa kita masih ada tempoh, tapi kita juga bertangguh-tangguh. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat lara, lalai, tak sedar diri, masih lagi nak kejar perkara bayang-bayangan yang tidak memberi pulangan kepada akhirat. Kita kata na'udzubillah. Yang terakhir, penutup ayat kita, ayat 37, fama lizzalimina min nasir. Allah kata tidak ada bagi orang zalim itu penolong. Zalim di sini ulama kata az-zulmu annal kufra zulmun. Kafir itu zalim yang paling besar sekali. Kafir, zalim yang paling besar siapa? Kafir. Kemudian zalimun li nafsi, zalim pada diri sendiri, buat maksiat, itu zalim. Zalim pukul orang, itu zalim pada orang lain. Jadi kategori zalim itu banyak. Semua ulama kata fama lizzalimina min nasir, ay ta'mim az-zalim. Allah Ta'ala umumkan orang zalim, sebarang bentuk kezaliman tidak diberi pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Zalim diri sendiri, zalim pada orang lain, zalim pada kenak kepada orang juga tidak diberi. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, mazlum, orang yang kena zalim, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa di antara dia dengan Allah tidak ada penyekat. Mazlum, kalau dia berdoa, Allah mustajabkan.
Allah kata la ansuruka walau ba'da hin, aku akan beri pertolongan pada kamu walaupun beberapa ketika. Sehingga kan ulama mengatakan orang zalim, orang yang mazlum kena zalim walaupun orang kafir, kalau dia doa Tuhan mustajab. Allahu akbar. Marilah kita keluar daripada golongan orang zalim, kita masuk pada golongan orang yang baik-baik, panjang umur. Allahumma atil hayatana fi ta'atika. Kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesihatan, dalam ketaatan kepada kamu. Ya Allah, jangan panjangkan umur kami dalam maksiat kepadamu, ya Rabbal Alamin. Waqtim lana bi husnil khatimah. Matikan kita dengan husnul khatimah. Akhir hidup kita dengan beriman, beramal, berfikir, bertazakur, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.